Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dengar tak suara saya ni? Ke mute? Baik. Irfan baik. Yang lain okey tak okey? Masya Allah, dah tak ada suara dah semua. Apa khabar semua? Baik, madam. Baik, madam. Baik. Okey, Alhamdulillah ada pun orang. Ingatkan buka je. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, macam biasa kita akan mulakan bacaan doa. Tapi tadi Daniel Iman kata dia masuk lambat. Jadi saya pick lah mana-mana nama yang saya rasa macam berkenan hari ni untuk bacakan doa. Jadi bersedia lelaki? Okey, yang pertama sekali saya nampak sini. Ahmad Irfan ada? Ada. Okey, Ahmad Irfan boleh baca doa hari ni? Boleh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ahmad Irfan. Okey, baik. Sebelum kita mulakan presentation, saya nak ambil attendance untuk hari ini. Okey, hari ini 10 hari bulan 5 bersamaan dengan minggu yang ke-6. Okay, yang pertama sekali, Aina Sofia. Aina Sofia ada? Oh, Aina Sofia. Saya rasa tak ada. Dia beritahu. Anissa Juwaria pun tak ada kan? Anissa ada? Okay, Anissa tak ada juga. Audrey Laila ada? Saya, madam. Ya, Audrey ada. Buka kamera tau. Saya nak tengok muka betul ke orang ni. Okey, seterusnya Imran Imtiaz. Ada, madam. Mana mukanya ya? Okey, Imran kat mana? Kat kampus ke kat rumah? Oh, Imran. Kat rumah ada. Saya tutup. Okey, baik. Terima kasih Imran. Okey, next. Danish Zakwan. Ada, madam. Mana dia? Mana Danish ni? Tak nampak. Kamera saya rosak, madam. Problem. Ya, awak present yang ni. Madam, rumah Imran ada tetamu. Macam mana? Oh, baik. Tak apalah, kita akan mulakan dengan slot kongsian daripada Kak Lin. Nanti lepas habis slot tu, awak sambung dengan presentation, boleh? InsyaAllah boleh, madam. Okey, baik. Ya, masing-masing tengah mood beraya lagi kan? Okey, dimaafkanlah. Okey, next. Muhammad Afi. Afi ada Afi? Ada. Saya tak buka kamera line slow, madam. Okey. Next, Daniel Iman dah masuk ke belum lagi? Tadi dia kata dia masuk lambat. Belum, madam. Alright. Saya, seterusnya Imran Hakim. Nah, masih layan tetamu Ya, betul, madam. Okey. Next, Putri Ayu Wahida. Assalamualaikum, madam. Siapakah itu? Saya Muhammad Imran Hakim bin Nizaruddin. Muhammad Imran Hakim. Okey. Ramai ke tetamu kat rumah? Sangat serabut. Jadi alhamdulillah sudah beransur pulih. Okey, baik-baik. Nanti lepas habis Kak Lin berkongsi dengan para pelajar ni, nanti baru awak present, boleh? Berjawab like you, chill dulu. Okey, boleh, madam. Alright. Okey. Sama-sama. Next, Putri Ayu Wahida ada? Putri Ayu Wahida. Okay, next. Azra Nafisa. Azra ada Azra? Fazatul Natasha. Ada, madam. Ada, madam. Siapa tu yang ada tu? Fazatul ada? Fazatul ada, Azra pun ada. Okay.
Okay, next. Putri Nur Atira. Pupu. Ada madam. Okay, Putri ada. Thank you. Syahmi. Syahmi. Zaid Hanafi. Nabil Fahim. Semua orang tak balik beraya lagi ke ni? Nora Syikil. Saya madam. Siapa tu? Saya Iki. Okay, Nora Syikil eh? Saya share device dengan Nurin. Oh, okey. Nampak muka Nurin, muka Nurin nampak. Muka siapa ni? Syikil mana? Nurin. Nurin. Alright. Okay, next. Nurin Afrika Alisha tadi, sebelah tu. Saya madam. Okay. Nurin Abdullah? Okay, bagus. Kembar 3. Hari tu kembar 2, dah balik raya kembar 3 pula. Okay, next. Adwa Awati. Adwa. Ada madam. Alright. Ahmad Irfan. Adalah kan nanti baca doa. Okey, ni Adwa. Irfan pun ada. Ahmad Muhaimin. Muhaimin dah masuk. Aiman Hadis. Aiman Hadis ada? Ada. Mana? Aiman Hadis. Mana Aiman? Tak nampak lah muka Aiman. Siapa pula ni? Okay, next. Haris Aiman. Ada madam. Ada, bagus. Okay, next. Jazli Irfan. Ada madam. Okay, bagus. Muhammad Hilmi. Ada madam. Bagus. Khairul Amri. Ada madam. Okay, bagus. Zarfan. Ada madam. Bagus. Haris Ziad. Ada madam. Baik. Aina Fikriah. Aina Fikriah. Okey, bagus. Nur Zarifah Atira. Ada. Ada. Okay, saya sebut nama yang tak menyahut lagi. Aina Sofia ada? Aina Sofia. Tak ada. Okey, Aina ada Aina. Okey. Anissa Juwairia. Anissa ada tak Aina? Anissa tak ada. Anissa tak ada sebab. Okey. Daniel Iman dah masuk? Daniel Iman belum Okey, Putri Aili Wahida. Tak ada juga. Muhammad Syami. Syami tak ada juga. Okey, Zaid Hanafi. Siapa mutekan saya ni? Someone is mute you. Siapa mute ke saya ni? Saya tengah bercakap ni. Okey, Zaid Hanafi ada? Okey, Nabil Fahim. Tak ada juga Okey, Muhammad Muhaimin. Okey, tak ada juga. Jadinya berapa orang tak ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 orang yang tak datang hari ni. Mana-mana yang saya sebut tadi yang tak menyahut tu, kalau dikenal ataupun kawan-kawan awak, tolong maklumkan kepada dia yang kelas kita sedang bermula, sedang berlangsung. Jadi seluruh mereka masuk kelas dengan segera. Okey, baik. Hari ini kita akan ada teruskan dengan perbendaharaan kumpulan. Tapi hari ini satu kumpulan je, memandangkan kumpulan yang lagi satu iaitu kumpulan Anissa dan juga Aina
ditangguhkan pada minggu depan sebab Anissa tak datang hari ni. Jadi kita akan ada satu sahaja presentation. Mana kita ada satu sahaja presentation, saya akan selitkan dengan perkongsian daripada Kak Lin berkaitan dengan ujian untuk mengenali diri, mengenali personality diri. Alright, nanti kita akan mulakan dengan perkongsian daripada Kak Lin, barulah kita akan teruskan kepada presentation memandangkan Imran Hakim ni baru selesai melayan tetamu-tetamu berhari raya kan. So kita nak bagi dia relax-relax, bertenang, settlekan apa yang patut kat rumah dan bersedialah untuk meneruskan dengan pembentangan. Okey, jadi baik, kita akan teruskan kepada perkongsian daripada Kak Lin. Sebelum tu, nanti Kak Lin dia akan share dengan anda semua apakah result, apakah hasil ataupun apakah makna result yang anda dapat tu. Jadi saya nak minta semua para pelajar, sila buka sistem counselling to you macam yang kita buat masa awal dulu, masa nak jawab ujian kebimbangan. Hari ni kita nak jawab pasal ujian personality. Okey, saya cuba share dengan anda link dia. Okey, semua kena buka. Assalamualaikum, Madam. Salam. Madam, sorry saya masuk lambat. Saya Puteri Ayu, Madam. Okey, Puteri Ayu kan. Minta maaf kan? Okey, baik. Tak apa, terima kasih. Okey. Okey, saya nak semua orang sila buka sistem counselling to you. Ingat lagi tak cara-cara nak buka ni? Okey, saya dah share link dekat ruangan chat. Okay, mana-mana yang lupa sistem counselling to you ni kan. Okey, boleh buka. Okey, saya share screen. Okey, jap. Okey, boleh nampak tak saya punya dashboard? Okey, ni dashboard. Boleh nampak? Nampak. Alright. So macam biasa, sila buka sistem counselling tu dulu ni dan login sebab semua orang dalam kelas saya ni dah ada account sebab kita dah create, dah register masa awal-awal kelas hari tu. Okay, so boleh login saja. Login macam biasa. Kemudian pergi kepada bahagian psychological test. Okay, psychological test. Okay, klik psychological test tu and then pergi dekat nombor 9. Nampak tak? Macam biasalah masa buka psychological test tu, awak akan nampaklah senarai ujian psikologi. Dan hari ni saya nak anda semua sila jawab ujian IPW, Inventory Personality Warner. Boleh nampak? Boleh tak semua tu? Siapa pula sedawa tu? Okey, try nombor 9 ni. Buka, tekan view. Okey, akan ada semua soalan ni. Sebanyak 100 soalan. Okey. Nampak macam banyak kan 100, tapi sebenarnya sekejap je jawab ni. Awak baca, awak terus jawab. Baca terus jawab. Jangan baca fikir-fikir. Jawab berdasarkan diri masing-masing. Jangan tiru kawan-kawan ke atau jangan nak tiru diri ideal anda ke. Jawab berdasarkan diri sendiri. Contoh macam ni kan, saya cepat menyelesaikan diri dengan situasi baru. Okay, adakah ya ataupun tidak? Kena tak dengan diri awak? Kalau awak rasa kena, tanda ya. Kalau rasa tak kena, tanda tidak. Okey, jadi semua orang sila jawab dan kemudian tulis kat ruangan chat tu apa result awak dapat. Okey, boleh letak kat ruangan chat result anda. And then bila semua dah selesai jawab, barulah Kak Lin akan terangkan apakah makna di sebalik keputusan yang anda perolehi. Okey, boleh faham tak semua? Jelas tak? Jelas tak semua? Jelas. Alright, okay, baik, alhamdulillah. Okay, so saya bagi masa, sekarang 5.21 jam saya. Okay, dalam masa 5.25 kita akan stop and then semua orang share result dekat bahagian ruangan chat. Alright. Okay, so boleh cuba jawab. Okay. Siapa yang dah selesai, tulis je awak punya result dekat ruangan chat. Okay, so kalau saya tengok dekat dalam meeting ni ada 24 orang, tolak saya dengan Kak Lin, tinggallah 22 orang. So saya akan dapat 22 result di ruangan chat. Alright. Okay, jadi boleh cuba menjawab dengan tenang.
Madam. Oh, madam. Ya, saya. Apa tadi tadi? Buat yang mana? Yang psychological test tu buat yang mana tadi? IPW. Inventory Personality Warna. Okay, madam. Thank you. Alright. Okay, tulis kat ruangan chat lah kot ada yang masuk lambat ke, tak dengar sangat ke. Ada yang dah siap ke? Ke masih lagi dalam proses menjawab? Masih menjawab. Okey, baik.
medium. Ya. Kalau dahsyat tu nak letak warna ke nak letak markas each of the category? Okey, tulis contoh katakan dapat emas 1, hijau 14, biru 5, jingga 15. Macam tu. Okey, faham. Letak warna dan juga skor dia tu. Okey, thank you madam. Alright. Letak semua warna. Okay. Contoh kan kita ada 4 warna kan. So skor je letak je 4 warna and then sebelah dia tu letak berapa awak dapat. Kalau boleh ikut turutan contoh katakanlah emas paling tinggi kan. So tulis emas skor yang berapa, yang paling rendah tu berapa. Jadi senang sikit nak baca. Bagus pun Imran. Saya baru nak bagi contoh. Lebih kurang macam tu lah yang lain-lain pun. Macam yang saya bagi contoh dan juga Imran dah bagi result dia tu, tulis dapat warna apa, dapat result berapa. And then ranking kan, mana yang paling banyak jumlah dia dengan paling rendah jumlah dia. Okey, bagus Danish Zakwan. Okey. Presenter hari ni dua-dua mantap Laju je. Okay, yang lain-lain boleh teruskan letak result anda. Okey. Okey, Pupu Audrin, Nurin Afika, right. Yang lain? Okey, Ahmad Irfan dah, Afi pun dah. Afi, apa tu? Skor tu warnanya apa tu? 10366 tu warna apa? Letak warna sebab kita tak tahu kan warna apa yang 10 tu. Yang 3, yang 6. Yang lain-lain boleh pantas sikit sebab kita dah 5.30 ni. Okey, pukul 6 nanti kita akan start dengan presentation. 6 ke, 6 suku ke. Sebab nak bagi peluang pada Kak Lin untuk jelaskan kepada anda apa makna-makna warna yang anda dapat ni. Okey, bagus. Putri Ayu Wahida, Khairul Amri, Adu Awati. Okey. Berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, dah 13 orang dah. Okey, Aina Fikriah pun dah. Okey, ada lain? Soalannya mudah, soalannya direct kan. So tak pening-pening pun. Tak pening-pening macam nak jawab matematik ke calculus ke kan. So baca terus jawab.
Okay, Aiman Hadif dah, Haris Aiman dah. Okay, Imran Imtiaz pun dah. Okay, lagi-lagi yang lain. Nur Zarifah Atira, alright, bagus. Okay, jelas Okay. Okay. Yang lain, 1, 2, 3, 4. Okay, dah 17 orang dah ni. Okay. Lagi sikit je ni. Dalam meeting ada 25, tolak saya dengan Kak Lin ada 23 orang. Okay, ada 6 orang je lagi yang belum letak ruangan chat ni. Okay, 5 orang lagi. Nurin Akila dah. Okay, 5 orang je lagi ni. Okay, Hilmi. Hilmi, nyatakan semua Hilmi. Alright. Okay, Azra pun dah. Okay, bagus-bagus. Yang lain. Okay, setiap warna ni dia ada makna-makna tertentu sebab tu nanti kita akan dengarkan apa dia punya explanation daripada Kak Lin supaya anda sedia maklum. Okay, rupanya personality saya ni macam ni. Sebab ada orang bila kita tanya awak ni orangnya macam mana? Oh, saya tak tahulah. Dia pun tak tahu diri dia macam mana. Jadi dengan bantuan alat ujian psikologi seperti inventory personality warna ini, anda akan dapat mengenali serba sedikit tentang diri sendiri. Okay, so bila orang tanya pasal diri kita, kita mampu untuk jawab. Okay, saya sebenarnya seorang yang macam ni. Ini. So nampak firm. Sebabnya kita kenal diri kita. Alright, lagi sikit je ni, 25. Lagi 3 orang je. Lagi 3 orang yang belum jawab ni. Okay, saya harap yang 3 orang ni nanti sila letak di ruangan komen supaya semua sedia maklum lah. Semua sedia maklum yang semua dah jawab dan semua tahu apa warna-warna yang anda dapat ni. Okay, jadi Kak. Ya? Saya tengah buat benda ni. Apa tu? Ini Iman. Okay, Daniel Iman. Okay. Okay, mana yang belum jawab, boleh teruskan jawab. Dan jangan lupa letak kat ruangan komen Okay, Kak Lin dah ready ke untuk perkongsian? Baik, boleh. Okay, baik. Saya akan serahkan perkongsian tentang inventory personality warna kepada Kak Lin. Okay, mana-mana yang belum letak lagi keputusan, sila letak di ruangan komen. Jadinya, saya harap semua boleh bagi perhatian dan kalau ada persoalan boleh terus tanya. Jadi boleh terus tanya supaya anda jelas tentang diri sendiri nanti. Alright, so saya akan serah pada Kak Lin. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang, selamat Hari Raya. Semoga anda berada di sini. Kan? Tak boleh risau, masih ada lagi kat kampung. Terfikir rendang emak dan lemang dekat kampung kan. So, welcome back. So hari ini memandangkan bersempena dengan coffee break with counsellor. Kalau you all tahu, besok kita akan ada perkongsian mengenai inventory personality warna. So hari ini kita berkesempatan untuk buat sama-sama inventory personality warna ni. First of all, you all kena faham untuk menjawab mana-mana inventory, dia perlu menjawab secara diri. Maksudnya, you all tak boleh letak diri you sebagai seorang anak, sebagai seorang student, okay? Sebab dia akan memberi kesan lah kepada jawapan kepada setiap inventory yang you all buat. So, untuk hari ini, kita nak tahu personality melalui warna. So, ada 4 warna asas dalam personality yang boleh you tengok lah. So apa itu personality? Personality itu adalah himpunan emosi atau tingkah laku atau pemikiran individu yang unik, yang pelbagai. So jangan risau kalau you punya warna tu tak sama dengan kawan-kawan. Because tak ada salah pun kalau dapat warna merah ke warna biru ke hijau atau emas. Okay? So yang tadi tu ada 100 inventory yang mana adik-adik kena tick just yes or no. Ada 4 skala warna iaitu emas, hijau, biru dan jingga. Alright. Ini dibina diubah oleh Profesor Siddiq Muhammad
No lah. Okay. Next. Okay, emas dia lebih kepada peraturan, hijau tu fikiran, biru perasaan dan jingga kebebasan. Kenapa kita kata macam ni? Sebab itu adalah dia punya domain kepada personality. Tapi kita akan tengok satu-satu lah nanti. Next one. Okay, ni siapa yang dapat ciri-ciri emas ni? Tadi Kak Lim perasan macam ada jugalah ramai yang emas dia punya tu tinggi kan. So this is the ciri-ciri atau personality umum kepada orang yang memiliki warna emas. Dia ada bersifat keibubapaan, konservatif, tradisional, bertanggungjawab, praktis, waras fikiran, boleh dipercayai. Tapi tak semestinya orang yang bukan emas dia tidak ada ciri-ciri ini tau. Ini adalah domain dia. Maksudnya ini yang paling tinggi dia punya personality dia atau trait dia atau ciri dia. Okay? Bersistem, berperaturan dan menepati masa. Bersistem ni jenis orang yang structured lah. Maksudnya setiap benda yang dia buat tu ada dia punya jadual dia atau orang yang tersusun macam tu. So next kita boleh tengok kepada personality orang hijau. Orang hijau tu adalah ciri-ciri dia, dia suka, dia ingin tahu, orang yang suka explore sesuatu. Dia berasaskan teori, orang yang theoretical. Orang yang theoretical ni dia macam lebih dia memerlukan sesuatu bukti, teori kalau dia nak menerima apa-apa. So kalau you all tergolong dalam orang-orang ni, dia agak ni lah macam susah lah untuk member lain tu nak pancung you kan, sebab semua benda you nak tahu mesti kena ada teori, mesti kena berdasarkan, mesti kena ada bukti macam tu. So bijak, mahir, cekap, kompleks, tenang, sabar, luas pengetahuan, berfalsafah, berprinsip dan logik. Nampak tak ada perbezaan antara emas dengan hijau. Dia tak sebab tu Kak Lin cakap dia tak salah untuk dapat colour-colour ni sebab masing-masing ada keunikan masing-masing. So next colour is biru. Okay. Kalau kita tengok biru pun kita dah tahu orang ni macam tenang-tenang kan, sebab laut tu biru, awan tu biru. Biru ni dia lebih kepada emosi. Macam orang-orang jenis orang individu yang tergolong dalam warna biru ni adalah orang yang macam tulis, orang mesra, dia empati, kan, dia penyayang, setia, berseni. Kalau tengok kat sini semua yang berkaitan dengan emosi. Okay, next lah adalah warna jingga. Ciri-ciri umum manusia orang jingga ni adalah jujur, cergas, suka berpeluang, spontan, tak malu, bersemangat, realistik, tidak sentimen, berani, tabah, suka cabaran. Nampak macam orang yang funky-funky kan, orang jingga ni. Warna dia pun dah tahu dah. Memang macam funky-funky. So, ini adalah 4 colour asas dalam personality warna. Kita akan tengok lebih lagi dalam colour-colour ni apa yang kita boleh tengok dekat sini. Next one ni. Okay, kalau perasan lah warna-warna ni pun dia ada peringkat-peringkat dia. Kita boleh tengok lah kan macam mana kanak-kanak berpewaktakan dengan warna-warna macam ni. So macam kat sini kanak-kanak kita boleh tengok dia kanak-kanak yang cenderung kepada warna emas ni orang yang mengikut peraturan lah. Selalunya hormat pihak berkuasa sebab dia orang yang mendengar arahan kan dia tu. Selesa dengan rutin pelajaran, mudah sesuaikan diri dengan segi sekolah, lebih kepada orang yang ikut rules lah macam tu kan. So emas, tapi tak semestinya orang colour lain tu dia tak mengikut rules tau. Sebab tu tadi Kak Lin kata ini adalah dia punya domain dia dalam setiap warna. So colour hijau, kanak-kanak yang bersifat colour hijau ni contoh korang-korang ada macam you all bila ada adik-adik kan, boleh tengok orang yang macam kalau agak-agak adik yang macam lebih, dia berfikiran lebih daripada orang usia ni, mungkin dia tergolong dalam golongan hijau. So bolehlah you tengok kan macam mana nak handle adik-adik macam ni. Dia orang yang suka menyoal, orang yang sangat ada je dia nak tanya sebab orang-orang macam ni dia suka explore. Orang hijau ni suka explore. Macam yang cakap tadi, dia orang yang theoretical kan. So dia juga orang yang sangat menghormati orang tua, orang lain, tidak suka kaedah latitudian. Sebab apa tau? Sebab orang-orang theoretical ni dia tak suka benda yang rutin tau. Dia suka benda, dia punya excited lebih, so dia lebih suka explore benda lagi macam tu. Okay.
Next is colour biru. Okay, ciri-ciri semasa kanak-kanak, kalau you boleh perasan jugalah, kalau you orang biru, mungkin ciri-ciri kanak-kanak you dulu macam ni, suka berangan kan, suka menyusahkan diri dengan struktur sekolah, maupun pengiktirafan, tidak suka perbalahan, tidak suka persaingan. Sebab orang biru ni kita tahu, orang dia jenis yang beremosi. So dia sangat tenang, dia sangat banyak perkara dia akan bermain dengan emosi. So kalau perasan, masa kanak-kanak you all macam ni, itu biru lah tu. So last is jingga. Jingga ciri-ciri semasa dia ni, jingga ni macam Kak cakap tadi, dia periang. Dia macam funky macam ni kan. So dia tak suka sesuaikan diri dengan rutin sekolah sebab kita tahu orang ni, orang dia yang macam suka kan permainan, macam fun macam tu. Belajar melalui amali, because kita tahu budak-budak yang macam apa, sukakan permainan atau hiburan ni, dia lebih kepada benda-benda yang amali gitu. Tidak suka membaca dan mendengar, suka bersaing, perlu dorongan kuat, perlu penglibatan fizikal, ingin gembira dan seronok. Nampak? Ingin gembira dan seronok. Dan dia sangat memerlukan guidance. Tapi tak semestinya lah you all rasa jingga tu, Kak Din kata perlukan guidance. Jadi saya kena cari orang yang macam ni. Tak semestinya kan. Sebab kita bermesam mengikut kita punya personality tu akan berubah-ubah mengikut pembasaran kita. Mungkin kesekitaran kita pun memainkan peranan penting untuk membentuk personality kita. Right? So next is ciri-ciri di tempat kerja. Seorang emas ni dia mampu mengendalikan urusan yang perlu diperincikan. Okay, kerja dulu baru main. Nampak tak orang emas ni? Ikut peraturan, bekerjasama, ikut kebiasaan, mengorganisasi tempat kerja. Ikut kebiasaan ni maksudnya betul tak? Dia tidak suka melanggar peraturan. Dia mesti ikut dia punya rules. Ciri-ciri orang emas ni ada bagus, ada tak bagus ni bukanlah tak bagus, tapi ada dia punya weakness dan strength dia. Okay, kalau warna biru pula, warna hijau pula, berfikiran konsep yang bebas. Nampak? Anggap kerja itu satu permainan. Sebab apa? Orang hijau ni dia suka explore. Jadi bila dia suka explore, dia suka sesuatu, dia fikir benda tu adalah sesuatu yang menarik, yang memang suka. Memang pada dia it's a fun game lah. Kan? Kalau dia nak buat apa-apa pun dia suka. Sebab itu dia punya pemikiran. Okay? Suka mencipta model, suka meneroka idea, suka menuju pembaharuan, tidak suka kerja rutin. Siapa kat sini yang tak suka kerja rutin? Ada tak? Saya. Oh okey ya. Tu Kak Linda dengar ada yang tak suka kerja rutin. Mungkin awak ada tergolong dalam golongan hijau, awak golongan apa ni? Paling tinggi sekali apa? Siapa yang tanya ni? Siapa yang jawab tadi? Apa yang jawab saya tadi tu? Saya tadi tu. Warna dia warna apa? Daniel Iman. Daniel Iman. Daniel Iman kalau apa? Saya warna biru Kak. Oh, warna biru. Okay, tak apalah, tapi mungkin awak punya domain biru tapi ada kala-kala lain yang masuk dalam awak punya personality kan. Sebab tak yang cakap tadi tak sebenarnya you hijau, you dalam golongan ni tapi you tak teremosi, you tak suka fun kan. Sebab Betul. Betul. Kalau tu domain awak, right? Okay, next hijau. Okay, kita tengok macam mana orang hijau ni bekerja. Warna hijau pula, warna biru bekerja. Ni Daniel Iman ni. Pengaruhi orang lain. Bekerja dalam bidang seni, pendidikan, komunikasi dan bagikan. Biru ni macam lebih kepada social dan art kan. Kalau kita nampak kat situ sebab bidang dia seni, pendidikan, komunikasi, kebajikan. Social kat situ. Social tu bukan social yang social tau. Maksudnya you bekerja dengan orang. Mahir memberi motivasi, mahir berinteraksi dengan orang lain, suka memberi pertolongan. Ciri-ciri orang biru ni yang bagus yang ada dekat ni lah, adik-adik yang dalam kelas bimbingan rakan sebaya ni lah, sebab dia suka membantu. Dia ter-explore dengan orang lain dan individu lain. Okay, jingga pula berpuas dengan kerja yang memberi kebebasan, guna fizikal dan alatan, bosan dengan kerja yang berstruktur rigid dan rutin. Sebab apa? Dia sukakan keseronokan. Sebab tu dia tak suka benda-benda yang terikat atau benda-benda yang tidak memberi kebebasan untuk dia lakukan sesuatu. Okay.
Apa lagi yang kita boleh tengok daripada personality warna ni? Okey, kerja yang dia minati. Kat situ ada apa? Ada badan beruniform, boleh jadi Perdana Menteri. Kan? Dalam apa? Business. Ini business kan accounting. Next, kita boleh tengok kepada hijau. Hijau ni sebab tadi dia orang yang theoretical kan. So kerja-kerja yang diminati mungkin sebagai doktor atau saintis atau researcher atau apa tu. Nampak macam businessman punya, macam mafia punya kan. Tapi benda-benda apa? Detektif. Oh, detektif. Alright. Well, thank you Wahana. Detektif. Sebab apa orang yang dia macam critical thinker tau orang hijau ni. Sebab tu dia punya kerja yang dia minat pun agak macam sukar jugalah kan. Okay, so biru, kerja-kerja yang diminati oleh orang-orang berkala biru. Nampak? Macam kan cakap tadi, sosial dan juga seni. Melibatkan diri dengan mungkin kanak-kanak, dengan orang luar, dengan komuniti. Lepas tu boleh jadi artis, boleh jadi penghibur atau boleh kepada HR ataupun komunikasi kan. How about jingga pula? Kerja-kerja yang diminati. Lebih-lebih kepada macam excitement. Pergi jadi YouTuber kan, jadi pendaki, benda-benda yang macam rush adrenaline tau, ataupun benda-benda yang memang betul-betul bagi you kepuasan. Itu adalah golongan-golongan orang yang berwarna jingga. So ini adalah gaya dan penampilan diri. So daripada colour pun kita boleh tengok cara orang tu berpakaian kan, macam mana orang tu present diri dia. Macam golongan-golongan warna emas ni, cara berpakaian dia lebih kepada tradisional, tidak ikut trend semasa. So jimat sikit lah duit dia, tak ikut sangat trend kan. Gaya makan adalah tertib dan sopan. Gaya susun atur balik, maksudnya kat sini dia sangat kemas dan juga bersih orangnya. So kita boleh tengok lah, mungkin lah orang macam ni, okay ini adalah golongan orang emas sebab baju dia pun tak berapa up to date sangat tapi dia kemas dan bersih dan orangnya sopan. Ini adalah orang-orang emas. So kalau orang hijau pula, cara berpakaian dia kemas dan formal. Tapi Kak Lin percaya dekat UiTM ni semua adik-adik sangat kemas dan formal. Dan Kak Lin sangat-sangat tertarik perhatian bila tengok pergi pagi-pagi pergi kelas kan, macam ya Allah budak-budak ni sopannya, baiknya, baju taing. So sangat best lah, mata memandang tu kan. Tahniah untuk you all semua. Gaya makan tertib dan formal, gaya susun atur balik sangat kemas. Sekala golongan biru pula, gaya berpakaian unik dan pelik. Nampak sebab dia orang-orang art, orang-orang sosial, dia pelik, dia unik. Utamakan kecantikan ikut trend semasa. Ni Kak Lin percaya adik-adik perempuan ni ramai ni ikut trend kan. Daripada segi tudung, dari segi blouse, daripada segi skirt kan. Tapi tak semestinya you all unik dan pelik tu you all bukan selain daripada biru tau. Kadang-kadang ada juga orang kan dia unik juga tapi dia lain. So gaya makan, kongsi makanan. Sebab apa? Sebab dia orang yang sosial, dia suka kepada hubungan dengan orang lain. Mungkin cara dia gaya makan dia suka berkongsi makan dengan orang sebab pada dia itu adalah salah satu cara dia untuk menunjukkan rasa sayang dia, rasa selesa dia dengan orang. So gaya susun waktu balik utama kecantikan, unik dan kreatif. So kalau jingga pula, jingga kita tengok orang yang fun ni kan, berpakaian ringkas dan bebas. Ni selalunya orang-orang jingga ni dia sangat-sangat simple. Okay. Gaya makan, suka makan segera, ringkas, cepat. Sebab dia nak laju kan. Pada dia agaknya masa itu emas. Banyak lagi yang dia boleh buat. Yang benda-benda fun-funnya, benda-benda menarik, benda-benda seronok. So gaya makan, gaya susun atur balik tidak teratur. Sebab dia orang ni dia jenis macam tak ada dia punya dia tak macam yang apa tadi hijau yang berstruktur. So dia tidak teratur sikit lah. Okay. Faham tak ni adik-adik ni? Minat dan hobi. Kat sini. Tengok orang emas ni suka apa? Sukan menekan tingkah laku, tertib. Okay, rancangan TV, arwah semasa, drama keluarga, dokumentari.
drama keluarga ni yang masuk TV 37 tak ni? Agak-agaknya. Kegiatan luar dia kemasyarakatan. Kalau biru mungkin minat dan biru pula, hijau minat dan hobi dia sukan menjana minda. Okay, rancangan TV, hayat semasa, dokumentari, detektif. Nampak detektif macam Puan Aina cakap tadi kan, benda-benda yang melibatkan teori, melibatkan penyelidikan ataupun kajian. Dia suka lah macam tu, saintifik. Kegiatan luar, kajian lapangan. Kalau biru, minat dan hobi, sukan dia popular, rancangan TV, kasih sayang, humor, hiburan. Kegiatan luar, sosial, okay, of course, seni dan kreatif. Ada sepatu je kat situ. Okay, jingga pula. Minat dan hobi dia, suka lasak, mencabar. Okay. Sebab tadi pun kita dah tengok kan, contoh yang tadi tu pergi naik gunung. So nampaklah kat situ, dia punya sukan tu lebih lasak dan mencabar lah. Rancangan TV, dokumentari, penyiasatan, gusti. Kegiatan luar, pengembaraan luar biasa menyeronokkan. Sebab apa tu? Sebab pada dia lagi lasak, lagi mencabar, lagi seronok. Dia boleh puaskan diri dia. Itu orang-orang jingga. Okay. Tema komunikasi. Kat sini kita boleh tengok ada 4 tu. Tema dia. Emas, peraturan, jadual, bertanggungjawab. Kalau hijau ni memang kita boleh tengok dia logical, teori dan analisis lah. Kan? Biru emosi, rasa, kasih sayang. Macam Kak Yin cakap tadi, biru tu more kepada emotion. Emosi. Dan jingga pula tindakan keseronokan dan cabaran. Itu adalah tema-tema komunikasi bagi orang-orang berwarna macam ni. So kalau kita boleh tengok macam orang yang berkala biru ni, komunikasi dia lebih kepada emosi, rasa sayang. So kalau nak dia macam warm hearted lah orang kata kalau cakap dengan orang-orang biru ni, sebab dia boleh menyentuh emosi kita atau mungkin cara dia komunikasi dengan kita tu lebih selesa. Kalau kita berbicara dengan dia kan kita lebih selesa, kita lebih tenang. Okay. Lain, itu saja. So ada apa-apa nak tanya ke atau apa ke? Kalau you all tak puas hati dengan jawapan ataupun you all punya result tu, besok boleh datang lagi pukul 8.30 sampai pukul 1 dekat Budi Siswa RAS 2 dekat sebelah bilik Puan Su. Nanti kita boleh buat lagi sekali, kan? Untuk nak confirm. Mana tahu tadi tu macam tertiru kawan ke atau nak cepat sangat ke nak habis kelas kan. So macam you tak fokus ke, kita boleh tengok balik semula. Dan Kak Lia mungkin akan cerita lebih lanjut lah. So ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan presentation Puan Aina. Nak tanya satu Kak. Okay. Siapa tu? Denny Iman. Okay, Denny Iman. Okay. Nak tanya, kenapa ada yang contoh satu warna tu dia dapat satu je? Dia pembahagian markah dia macam mana tu? Pembahagian markah dia, okay. Soalan dia tu, setiap soalan tu dia ada merujuk kepada color-color yang color-color masing-masing. Okay. So kalau awak jawab, contoh soalan 2 tu merujuk kepada color hijau. Kalau awak jawab ya, so awak dapat markah untuk color hijau. Tu yang kita kira balik semula, color apa yang awak paling dominan sekali. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Kalau tak puas hati boleh datang jumpa Kak Lim besok. Kita buat lagi. Saya kat rumah jauh. Okay, kat rumah, alright. Ingat nak buat lagi. Alright, thank you. Okay, lagi ada persoalan? Okay, semua jelas dengan perkongsian daripada Kak Lin berkaitan dengan invensi personality warna. Okay, untuk invensi IPW ni dia ada 4 warna iaitu emas, hijau, biru dan juga jingga. Okay, jadi macam mana awak nak tahu awak ni warna apa? Okay, berdasarkan keputusan yang hasil ujian yang awak dah jawab tadi, awak tengok warna apa yang paling tertinggi. Okay, contohlah kata saya ambil kat sini katakanlah Nora Shikin. Okay, Nora Shikin hijau dia 10, emas dia tak ikut turutan Nora Shikin katakanlah jingga 11, hijau 10,
emas 9, biru 8. Okey, jadi antara 4 ni yang tertinggi dia jingga 11. Okey, jadi maksudnya warna domain dia lah jingga. Tengok balik ciri-ciri personality itu berdasarkan warna jingga. Okey, sama kanak-kanak dia, kat tempat kerja, tema komunikasi, minat hobi, gaya penampilan, semua tu berkaitan dengan warna jingga. Okey, kalau orang lain pula, orang lain katakanlah Jazli yang tertinggi biru 12, orang yang beremosi kan. Okey, so boleh tengok pula ciri-ciri personality berkaitan dengan warna biru. Okey, ujian personality ni bukannya bermaksud contoh ada jawab sekali ni katakanlah warna domain awak warna emas, maka selama-lama awak hidup nanti ialah warna emas. Dia tak semestinya macam tu, dia boleh berubah. Okay, contoh katakanlah 6 bulan akan datang awak rasa macam nak jawab lagi lah ujian inventory ni, mungkin akan sama dan mungkin akan berbeza sebabnya dia mengikut kepada keadaan diri awak waktu tu. Kalau saya personally selalunya lah bila saya jawab saya akan dapat emas. Tapi ada masa contohlah waktu tu saya rasa macam sedih sangat, down kan. Saya try jawab, saya lebih domain warna biru. Maksudnya waktu tu memang saya tengah beremosi, jadi personality saya semua berkaitan dengan warna biru. Ada masa tu waktu saya dalam belajar, ada waktu nak mau berontak kan. Waktu mau berontak tu, rasa macam tak puas hati kenapa peraturan macam ni kan. Rasa macam nak break the rule. Okay, try jawab ujian personality. Masa tu saya dapat result jingga yang paling tinggi. Jadi kita boleh lihat bahawa personality ni, warna-warna ni dia boleh berubah-ubah. Okay. Cumanya contoh konsisten jawab, katakanlah dah banyak kali jawab tu, tapi paling banyak sih saya dapat emas. So saya tahu domain saya warna emas. Cuma dia boleh berubah warna hijau, biru atau jingga mengikut keadaan semasa. Okay, tapi andai kata lagi, ada yang masih kurang jelas ataupun rasa macam tak faham ataupun nak tahu lebih lanjut berkaitan ujian-ujian personality, okay, boleh datang ke ruang aktiviti pelajar di bangunan Berdisiswa Aras 2 esok bersama dengan Kak Lin. Nanti buat lagi sekali ujian inventory ni and then dapat lagi explanation lebih mendalam ataupun lebih jelas dengan Kak Lin. Boleh datang secara one-to-one ataupun datang secara berkelompok. Boleh juga ajak kawan-kawan yang bukan daripada kelas kita, bukannya maksudnya mesti kelas HPD 119. Boleh juga ajak kelas-kelas daripada kelas lain. Awak rasa macam benda ni seronok kan nak tahu pasal dia sendiri. Boleh ajak kawan-kawan datang ke ruang aktiviti pelajar esok. Alright. Tadi macam siapa ni, Afi kata nak slide kan. Okay, nanti saya share kat grup WhatsApp. So nanti bolehlah baca balik, recall balik apa yang telah dikongsi oleh Kak Lin. Okey, baik, terima kasih kepada Kak Lin dan juga terima kasih kepada semua pelajar kerana telah menjawab ujian dan juga berkongsi hasil keputusan ujian. Okey, untuk seterusnya kita akan pergi kepada pembentangan. Okey, saya nak panggil Imran Hakim dan juga Danish, susahlah sebut Danish ke? Okey. Imran Hakim dan Danish Zakwan untuk meneruskan pembentangan. Dah bersedia ke belum? Madam. Dah madam. Tidak okay. Jadi pembentang boleh buka kamera dan juga share slide. Okay, pastikan semua berjalan dengan lancar lah. Kurangkan isu-isu teknikal sebab isu-isu teknikal kadang-kadang dia akan drag masa. So kalau boleh siapa-siapa yang nak present seterusnya ni nanti buatlah rehearsal sekejap dengan partner awak. Sebab ada orang yang mungkin partner dia tak dekat kampus, tak dekat rumah kan. So mungkin sehari sebelum ke buatlah rehearsal sekejap supaya boleh detect macam mana nak share screen, macam mana nak share video, macam mana nak share quiz ataupun game. Alright, sebab ni dah group yang keberapa dah ni, takkan kita nak ulang kesilapan teknikal yang kita dah boleh belajar kan. Mungkin orang sebelum ni teknikal macam ni kan. So macam kita nak solve. Alright. Okay, so saya serahkan kepada Imran Hakim dan juga Danish Zakwan untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Dipersilakan. Maaf madam, saya tak dapat buka kamera. Okey, baik Danish. Imran boleh tak Imran? Satu kelas Boleh, tu boleh. Nampak muka saya madam? Nampak. Oi, cik. Boleh saya mulakan madam? Boleh mula madam Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang kepada tenaga pengajar kami iaitu Puan Nur Aina Siha dan Kak Lin serta rakan-rakan pembimbing, rakan sebaya yang dikasihi sekalian.
InsyaAllah hari ini saya Muhammad Merakim bin Nizaruddin dan Muhammad Dedis Jakuan bin Muhammad Azli akan membentangkan topik yang telah kami pilih, iaitu ciri-ciri peranan kaunselor yang efektif. So dengan ini saya menyerahkan presentasi ini kepada saudara Dinesh dengan isi kandungan yang kami sediakan. Silakan Dinesh. Terima kasih saudara Imran Hakim atas membuka presentasi tersebut. Baiklah, saya akan mulakan presentasi ini dengan definisi kaunselor. Apakah yang dimaksudkan dengan kaunseling? Kaunseling ialah proses bantuan di mana kaunselor ditarifkan sebagai orang yang layak menjadi pembimbing dan penasihat kepada orang lain yang menghadapi masalah, orang yang mampu memberikan khidmat kaunseling. Seterusnya, ciri efektif yang perlu ada dalam diri kaunselor. Ciri efektif yang perlu ada dalam diri kaunselor adalah sifat mesra, kerana sifat mesra seorang kaunselor akan dapat dirasakan oleh klien apabila klien menunjukkan tanda-tanda seperti tidak malu untuk bersuara, selesa dan tidak diterima oleh kaunselor. Sifat mesra yang ditunjukkan oleh kaunselor memudahkan klien untuk meluah perasaan yang dihadapi oleh klien. Seterusnya, kaunselor juga mestilah mempunyai sifat yang jujur dalam perhubungan dengan klien. Antara sifat jujur yang perlu ditunjukkan oleh kaunselor ialah sifat netral, terbuka, spontan, tidak defensif dan konsisten. Kaunselor juga dapat berkongsi aksi dan reaksi dari segi mental dan emosi dan tidak teragak-agak untuk memberi maklum balas terhadap masalah yang dihadapi oleh klien. Dan setiap maklumat yang dikongsi di dalam sesi kaunseling mestilah dirahsiakan, kecuali dengan merahsiakan maklumat tersebut ia boleh menimbulkan kemudaratan. Kaunselor juga mestilah mempunyai sifat empati dalam setiap masalah yang dihadapi oleh klien, tetapi bukan sifat simpati, kerana sifat simpati menunjukkan kebolehan kaunselor untuk memasuki ruang rujuk atau dunia klien dan turut membenarkan kaunselor mengalami proses mental dan emosi dialami oleh klien. Keyakinan merupakan asas untuk melakukan sesuatu tindakan yang tepat dan bersesuaian dengan sesuatu situasi. Kaunselor yang berkeyakinan tinggi akan bertindak dengan tenang dan matang. Walaupun begitu, keyakinan diri itu bersandar pada keupayaan dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran atau dipanggil credibility. Ini akan melancarkan proses membantu seterusnya menyebabkan beliau dipercayai pelajar. Hal ini akan menjadi penarik kepada pelajar untuk mendapatkan hikmat selanjutnya. Akhir sekali, ciri efektif yang sangat penting dalam diri kaunselor adalah mempunyai akhlak yang baik seperti amanah, bijaksana, adil, pemurah, hormat menghormati, prihatin, ikhlas dan sebagainya. Oleh itu, mereka akan disanjung dan dihormati oleh klien, masyarakat dan menjadikan dia sebagai sumber rujukan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Pelajar mempunyai masalah yang berlainan dan pelbagai. Untuk membantu pelajar dengan berkesan, kaunselor memerlukan ilmu dalam bidang psikologi kaunseling agar kaunselor dapat menyelesaikan masalah pelajar dengan mahir dan baik. Saya akan menyerahkan kepada saudara Imran Hakim untuk menyambung pembentangan ini. Terima kasih saudara Dinesh. Ini saya akan meneruskan presentasi ini dengan ciri-ciri kaunselor yang berkesan mengikut pendapat tokoh. So tokoh yang pertama ialah Rogers, iaitu pada tahun 1961. Kaunselor Rogers berpendapat persepsi klien terhadap sikap kaunselor lebih penting daripada teori atau kaedah yang dipunyai oleh kaunselor. Selain itu juga Roger menegaskan kaunselor berkesan mestilah menarik dah, mesra, menunjukkan keyakinan dan boleh dipercayai. Seterusnya ialah Allen 1967, iaitu dia menyeraikan kualiti-kualiti yang ada pada kaunselor berkesan adalah bersikap terbuka dan menerima pengalaman dan perasaannya. Individu begini tidak
cuba mengawal reaksi emosinya, tetapi boleh menerima perasaannya dengan seadanya. Selain itu, ia juga mempunyai kesedaran kendiri. Mereka sedar tentang kekuatan dan kelemahan diri serta menerimanya dengan seadanya. Tambahan pula, sedar tentang nilai dan kepercayaannya. Kaunselor tahu apa yang penting untuk klien dan menentukan standard yang diikuti untuk hidup. Yang terakhir sekali ialah COMS-ET.AL, iaitu pada tahun 1969. Beliau membuat kesimpulan daripada beberapa siri kajian tentang ciri-ciri kaunselor berkesan. Dapatan kajian beliau menunjukkan kaunselor berkesan menganggap orang lain berkebolehan menyelesaikan masalahnya dan boleh menangani hidupnya. Mereka juga bersama orang daripada bersama-sama alat serta boleh membuat pendedahan kendiri daripada terlalu berahsia dengan diri sendiri. Seterusnya ialah tanggungjawab kaunselor. Tanggungjawab kaunselor yang pertama sekali, kaunselor haruslah mengutamakan klien terlebih dahulu berbanding perkara lain, bermula dari menjejakkan kaki di bilik kaunseling. Kaunselor harus sentiasa untuk mendengar apa sahaja yang ingin dikongsi oleh klien dan sebaiknya mengendahkan apa-apa sahaja yang berlaku di sekeliling mereka kecuali berlaku situasi yang agak kecemasan lah. So seterusnya, kaunselor perlu menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperoleh semasa kaunseling, melainkan maklumat yang mungkin akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya. Dan yang terakhir sekali, hubungan baik antara klien dan kaunselor perlu dijaga. Kenapa? Kerana kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosio budaya klien. Semasa menjalankan sesi kaunseling, kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri, sama ada dari aspek kewangan, seksual, emosi dan sebagainya. So ini adalah sesi kaunseling pertama saya dengan Danish serta dua kawan saya yang lain, iaitu Anissa Juhairah dan Putri Aya Wahidah pada 22 hari bulan 4, 2 minggu sebelum raya. So daripada sesi kaunseling ini, banyak input-input yang baik dapat kami perolehi sepanjang sesi kaunseling kami bersama Kak Lin. Kami berasa sungguh selesa untuk berkongsi cerita kami bersama Kak Lin kerana sifatnya yang mesra dan mudah untuk berbual, bercakap mengenai sedikit tentang kami. Kami menganggap Kak Lin sebagai salah seorang kaunselor yang bagus dan terbaik lah. Beliau juga sangat teruja apabila pertama kali kami masuk di sesi kaunseling online. Walaupun pada waktu tu saya dengan Danish masuk lambat lah Kak. Lambat jugalah sampai Anissa dengan Putri call kami banyak kali sebab kami bangun lewat. Tapi Kak Lin tetap semangat tolong kami. So saya serahkan pada Danish. Danish? Ya, ada. Akhir sekali, rumusan yang dapat dirumuskan daripada pembentangan sebentar tadi ialah ciri-ciri tersebut sama ada semula jadi atau dipupuk serta dipelajari adalah penting untuk kaunselor membantu klien. Ciri-ciri ini penting dan perlu ada dalam diri kaunselor disebabkan sifat dan suasana pekerja itu sendiri. Jika tidak dimiliki, kaunselor akan menunjukkan simptom-simptom trauma dan lesu upaya serta berkecenderungan untuk mengalami kecelaruan emosi dan fizikal. Hubungan interpersonal yang tegang dan sebagainya yang mungkin akan mendatangkan kemudaratan diri kaunselor tersebut. Individu yang memenuhi syarat kaunselor berkesan akan lebih mudah mengendalikan kes kerana ia dapat memahami klien dengan sebaiknya.
Kaunselor perlulah memiliki ciri-ciri peribadi yang baik untuk berjaya dalam profession kaunseling. Baiklah, itu sahaja pembentangan kami berdua pada hari ini dan terima kasih kepada saudari Imran Hakim di atas pembentangan yang sangat jelas dan mudah difahami sebentar tadi. Kami harap sedikit sebanyak ia dapat memberi ilmu yang baharu kepada rakan-rakan sekalian. Baiklah, kita akan berpindah ke agenda seterusnya iaitu quiz time. Dan soalan yang akan diajukan sebanyak 10 soalan. Sekejap saya bagi link. Nampak tak? Dah bagi dekat ruangan komen. Danish boleh sharekan link sekali tak? Oh, sharing boleh? Sekejap madam. Alright. So saya nak semua para pelajar sila masuk dalam link yang telah yang akan dikongsikan oleh Danish dan masukkan kod yang telah diletak di ruang komen. Alright, so kita boleh sama-sama support presentation daripada kumpulan Imran dan juga Danish. Okay, Danish dah letak dekat kita punya WhatsApp group. So masing-masing boleh try open kat situ, masuk kod. Okay. So kita sama-sama jawab 10 soalan yang akan dikongsikan. Okay, dah berapa orang tu masuk? Imran, dah berapa orang masuk dalam tu? Baru 12 orang. Okay, baru 12 orang Kita dalam ni ada 26, tolak saya yang Kak Lin. So akan ada 24 orang. Okay, jadi semua boleh masuk. Danish boleh share screen yang tu. Oh, share screen boleh Imran Hakim. Terima kasih presenter. Ada apa-apa soalan ke? Nak jawab je lagi. Oh, boleh. Ada Syami. Saya lupa nak cakap tadi, kalau ada apa-apa soalan ke apa boleh tanya lepas quiz Terima kasih. Danish boleh tunjukkan sebenarnya nama-nama yang dah masuk? Boleh madam. Baru 13 orang. Syami, 13 orang Rina, Kai. Ni Jenny Blackpink ke? Ke Jenny mana ni? Okey, Zaid pun masuk. Okey. Ni lagi, okay, Nurin, Mantibah, Haril, Irfan, Helmi, Nokila, Ikin, Waimen. Okay, kalau cukup 20 orang nanti dah boleh start Baik madam. Alright. Lelaki 3 orang. Assalamualaikum madam. Saya lambat masuk tadi sebab hujan lebat. Line tak ada.
Siapa tu? Pukul Muhaimin. Pukul 5.30 tadi saya baru dapat masuk. Masa ambil tender saya tak ada. Alright. Not. Okay. Thank you, Muhaimin. Sorry madam. Alright. Seorang je yang saya tak dapat detect ni. Nabil Fahim datang tak? Nabil Fahim ada tak dalam ni? Kalau dia tak menyahut ni saya anggap tak ada So mana yang berkawan dengan Nabil Fahim ni tolong ingatkan Nabil. Okey, sudah berapa orang dah? Ya. Nabil dia lelap lagi. Tidur. Lelap. Asyik lelap je dah kejut tu. Dah kerja lah. Kan dah masuk. Tak masuk lagi. Okey, minta dia masuk segera ya. Suruh Baik, Nabil madam. Fahim masuk dengan segera. Sebab minggu hari tu yang masih dia datang pun alasan yang sama. So tolong ingatkan dia suruh masuk. Dah boleh start ke madam ke nak tunggu lagi 2 orang? Siapa lagi 2 orang ni? Ya Allah, masuk je. Masuk. Siapa lagi 2 orang ni? Bukan lagi 2 orang, maksudnya ada lagi yang tak masuk ni kan? Madam masuk lah. Ayu pula jawab kenapa? Sebab saya nak semua orang, semua peserta, semua pelajar ni dia faham. Azra dah masuk Azra. Ni tak menyawal ni, tak masuk ni. Hariziat dah masuk, Hariziat. Saya nak tengok nama ni boleh, Dennis? Boleh. Madam, Ya. line saya slow, saya tekan link tak lepas-lepas nanti. Zaid ada madam. Okey. Baik, siapa tu Azra? Okey. Dah Ada berapa orang dah? 2 orang. 16. Ada lagi seorang. The chosen one. Penyelamat kepada kumpulan ni. Siapa? Masuk yang satu. Aina Fikri ada masuk? Ni siapa ni? Mantibah ni. Tak letak nama betul. Nanti bawa Daniel Iman kan? Oh, dia ni Iman Kalau tak silap saya lah. Tolong kalau Pantibau letak nama elok-elok Saya nak remove tadi. Jangan ni. Macam banyak ni nama orang tak betul lah. Boleh buang semua agak. Pantibau macam tak sedap lah. Sebablah lagi seorang tadi. Popo dah masuk Popo. Tak boleh masuk madam. Line slow. Masuk alah, hai kesiannya. Okay, tak apalah kita start lah. Mana yang tak masuk tu. Oh, dah boleh. Dah Dah boleh start lah. Okay. Sound tu boleh buka, cumanya okey je, saya rasa okey je buka sound Oh, je. boleh Tapi nampak meriah sikit je.
timbang yang kedua berkongsi angka dengan siapa? Kias apa ni? Nak panggil kias yang berdua. Dua ringgit bawah lagi jadi tunjuk yang lain punya rejak bawah-bawah. Dan tempat kedua Daniel Iman dan tempat ketiga ialah Zaid. Tanya kepada pemenang-pemenang yang telah menjawab kuis ni, bermakna anda semua faham tentang pembentangan sebentar tadi. Sekian, terima kasih daripada kami. Tapi sebelum itu saya nak cakap sikit kuis ni saya buat kelainan sikit sebab top 3 tadi siapa? Siapa tadi? Saya. Diam. Nombor 1 Nurin Rishad. Ya, nombor 2 Daniel Iman dan tempat ketiga Zaid. So tanya kepada tiga orang ni. So boleh cari nombor saya, bagi QR code atau nombor bank, saya nak bagi duit raya sikit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Pemenang ada hadiah. Menyesal siapa yang tak jawab sampai habis tu. Tengok berkat yang gigih jawab sampai akhir tu, akhirnya dikurniakan rezeki di hari raya ni dapat duit raya lebih. Okay, jadi saya ucapkan tahniah kepada pemenang Nurin, Daniel Iman dan juga Zaid kerana dapat duit raya daripada Imran dan juga Danis. Tahniah. Okey, dah selesai ke Danis dan juga Iman? Imran? Sudah, madam. Itu saja daripada kami. Baik. Alright, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Imran Hakim dan juga Danis Zakwan di atas pembentangan yang sangat bagus. Sepanjang presenter yang dah bentang ni kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 grup yang dah bentang. Bagi saya yang terbaik sekarang ni dah ada 2 kumpulan. Antaranya kumpulan hari ni dan juga kumpulan potensi diri. Siapa yang bentang potensi diri? Ingat tak siapa yang bentang? Ingat. Siapa? Google. Ya, Google tu dah betul lah. Orang ni siapa? Orang yang bentang ni ingat tak siapa yang bentang ni? Kan dia pula tak ingat dia ke mana. Kumpulan potensi diri. Ke segan-segan pula nak ngaku ni? Saya kot. Oh, confident. Ya ke? Siapa saya tu? Sebut nama saya tu siapa? Ikin. Ya, betul. Ya Allah. Dan Ikin berpasangan dengan siapa?
Pupu, okey. Bagi saya lah, di antara 6 kumpulan yang dah bentang ni, yang saya masih ingat, segar diingatan pembentangan dia, cara dia bentang, semua tu yang menarik perhatian antara ni ialah kumpulan potensi diri dan juga kumpulan ciri-ciri dan peranan kaunselor yang efektif. Okey. Kumpulan-kumpulan yang akan datang ni, saya mengharapkan anda dapat mencontohi kumpulan-kumpulan terbaik ini dan buat lebih baik daripada mereka. Okey, sebab awak dah ada panduan, dah ada rujukan, dah ada contoh, jadi lebih mudah untuk awak rancang macam mana awak nak present nanti. Okey, so komen sedikit komen berkaitan kumpulan yang membentang pada hari ini bagi Imran dan juga Danish. Okay, saya suka sebab ada pertama kata-kata Aiwan. So nampak proper, nampak formal. Sebab ini presentation kan, bukannya borak-borak kosong. Okay, so awak ada salutation, awak ada pengenalan diri, awak ada apa tu? Kata-kata Aiwan yang sedap lah untuk didengar. Kemudian slide pun cantik, jelas, tak ada typo, ada gambar, ada animasi word. And then tak serabut. Orang kata tak serabut tu sebabnya awak tak masukkan semua perkataan ayat dalam slide. Awak bagi keyword, awak bagi benda-benda penting saja. And then explanation tu berdasarkan diri sendiri. Tak kisahlah sama ada orang baca ke ataupun awak dengan idea sendiri ke, cara sendiri ke. Tapi intonasi suara tu kan membantu. Okay, bila intonasi suara tu tak nampak membaca, so kita yang dengar ni kita expect, oh dia ni memang dah study, dia ni memang faham apa tajuk dia nak bentangkan. Okay, so ni antara contoh yang baik lah, yang bagus di mana intonasi suara tu nampak ada tinggi, ada rendah, ada santai, ada tegas, ada ada formal. Kemudian ayat juga teratur. Okey, ayat dia teratur and then dia nampak bersedia. Okey, bagi Imran dan juga Danish. Kemudian untuk sesi quiz pula, okey kita nampak flow dia pun alhamdulillah berjalan dengan lancar, tak ada masalah teknikal. Line okey, and then ada suara, kita boleh nampak apa tu nama-nama peserta, nama-nama pemenang, alright. Dan ekstra dia ada hadiah. Okay, disediakan hadiah atas ihsan, atas keikhlasan daripada Imran dan juga Danish. Jadi saya ucapkan tahniah kepada grup yang membentang pada hari ini. Jadi pada minggu depan nanti kita akan teruskan dengan pembentangan daripada kumpulan ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya daripada Anissa dan juga Aina Sofia, dan juga kumpulan etika kaunselor dan kaunselor rakan sebaya daripada Khairul Amri dan juga Aiman Hadif. Jadi minggu depan ada kumpulan girl, ada kumpulan boy. So kat situ nanti kita boleh buat bandingan. Boy lagi bagus ke girl lagi bagus. Okey. Jadi untuk tajuk hari ini, ciri-ciri dan peranan kaunselor yang efektif. Okey, dia simple, presentation yang simple tapi kita faham dengan jelas. Okey. Ciri-ciri kaunselor itu mestilah seorang yang mesra, okey. Sebab kalau orang garang ke, orang yang tegas ke, mesti orang takut kan nak dekat. Jadi dia mesti seorang yang mesra, seorang yang kita rasa selesa untuk kita dekat. Kemudian kaunselor juga mestilah seorang yang boleh berempati. Ada beza empati dengan simpati. Kalau simpati, kita rasa macam kesiannya dia ni. Kita nampak orang susah kan, kita rasa kesiannya dia ni. Macam betul saja. Okey, rasa kesian saja. Tapi kalau orang empati ni dia rasa dalam hati tau. Dia rasa empati tu di mana dia rasa macam kalaulah aku jadi orang susah ni, mesti hidup aku lagi susah, hidup aku tak selesa ke apa. And then dia cuba bantu orang tersebut. Dia bukan sekadar cakap kat mulut je, dia akan bertindak sekali. Kemudian apa lagi ciri-ciri dia? Seorang akhlak yang baik kan. Sebabnya kita nak bantu orang ni, akhlak kita ataupun personality kita ni mestilah baik. Tapi perlu diingatkan yang kaunselor ini juga manusia biasa. Okey, manusia biasa maksudnya kaunselor pun tak sempurna. Kaunselor pun buat kesilapan. Kaunselor pun ada kekurangan. Okey, awak jangan nampak contoh awak kata Bonda Su dengan Madam Aina ni dia mesti orang perfect kan, orang macam tak ada dosa kan, macam malaikat kan. No, bukannya. Kita katakan akhlak yang baik tu bagi setting counselling. Okey, tapi di luar setting counselling, contoh bila awak nampak saya ataupun Bonda Su kat jalan-jalan ke kan, kat taman-taman ke, awak rasa macam dia ni kat office lain, kenapa kat luar lain? Awak kena bezakan orang, maksudnya personality semasa bekerja, personality peribadi macam mana. Okey. Kemudian apa lagi tadi? Apa lagi yang ada? Pendengar yang baik. Ciri-ciri kaunselor yang efektif pun dia mesti seorang pendengar yang baik. Kaunselor ni dia lebih banyak mendengar daripada bercakap. Macam saya sekarang tengah banyak bercakap sebab saya dalam setting kelas nak mengajar. Tapi kalau dalam setting kaunseling kita banyak mendengar sebab yang nak meluar, yang nak bercerita tu lebih kepada klien. Jadi kaunselor akan dengar, fahamkan, fokus, rasa empati and then cuba bimbing klien tersebut. Okey. Kemudian apa lagi tadi?
Boleh tak share slide sekejap Danish? Tadi tu yang Slide apa tu ni? slide yang terakhir tu yang pasal mengutamakan klien semua tu. Boleh. Sekejap aja. Okey. Siapa minum? Mengutamakan klien privacy semua tu tadi. Slide yang tu. Itu Meran. Imran Hakim. Okey. Cuba Imran share sekejap. Okay, kalau awak dengar tadi ciri-ciri kaunseling efektif macam baik-baik belaka kan. Untuk setting kaunseling macam itulah ciri-ciri yang perlu ada sebagai seorang kaunselor, okey? Tapi contoh sekarang saya dalam setting kelas, awak jangan rasa macam madam Aina ni banyak cakap, dia kata banyak dengar. Awak kena bezakan setting kelas dengan setting sesi kaunseling berbeza. Jadi personality itu akan berubah. Semasa mengajar lain, masa kita buat sesi lain, okey? Okey, ni antara ciri-ciri efektif lain, jujur. Kaunselor pun mesti seorang yang jujur. Seorang yang berkeyakinan tinggi. Berkeyakinan tinggi ni penting sebab contoh kaunselor ni dia bukannya dapat klien tu orang yang rakan sebaya ataupun kaunselor ni dapat klien yang lebih muda daripada dia kan. Kaunselor juga boleh dapat klien yang lebih tua daripada dia. Okey, contoh macam saya sekarang mungkin dalam UiTM ni saya antara yang muda kan. Tapi saya juga ada dapat klien yang lebih tua. Kalau kita tak ada keyakinan yang tinggi, awak dapat klien yang lebih tua and then problem dia lebih besar, awak tak berkeyakinan tinggi ni, macam mana awak nak bantu dia? Awak rasa insecure, rasa macam tak yakin, rasa takut, rasa nervous. Nanti sesi kaunseling itu tidak akan berjalan dengan lancar. So kita perlu ada keyakinan tinggi, confident dengan profession sebagai seorang kaunselor dalam menjalankan sesi kaunseling. Okey, seterusnya Imran. Okey, seterusnya. Okey, tanggungjawab kaunselor. Ini adalah antara tanggungjawab kaunselor yang utama. Yang pertama tadi ialah mengutamakan klien. Okey, kenapa mengutamakan klien? Sebab kita punya customer ataupun kita punya individu yang perlu kita bantu ialah klien kita. Jadi kaunselor ni perlu mengutamakan klien. Okay, dia tak boleh nak, contoh klien ni ada masalah dengan parent, ada masalah dengan kawan. Kita tak boleh nak lebihkan parents ataupun kawan-kawan. Kita kena utamakan klien tersebut. Alright, yang kedua ialah menghormati privasi klien. Sebab tu dalam sesi kaunseling, kalau siapa-siapa yang dah buat sesi kaunseling dengan Kak Lin, dia akan cakap yang kita buat sesi kaunseling ini, dia akan beritahu dalam sesi kaunseling ini adalah rahsia. Melainkan kalau memudaratkan diri klien, memudaratkan diri kaunselor dan juga orang lain, barulah isu tersebut akan dikongsikan ataupun dimaklumkan kepada pihak tertentu. Okey, selagi benda tu tak memudaratkan mana-mana pihak, segala isu atau perbincangan dalam sesi kaunseling adalah rahsia. Termasuklah walaupun sesi kaunseling kelompok, dia akan jadi rahsia antara ahli-ahli kelompok tu. Macam tadi kan kumpulan Imran ada 4 orang. So 4 orang tu je yang tahu apa isu dibincangkan. Orang lain tak boleh tahu. Saya tak boleh tahu, Daniel Iman tak boleh tahu. Kan? Sebab tu kita dalam setting counselling ini sangat menjaga privasi klien. Kemudian menjaga hubungan baik dengan klien. Okey, menjaga hubungan baik ni maksudnya hubungan baik tu dalam setting kaunselor dan klien. Bukannya yang lebih-lebih. Contoh, katakanlah ada orang nak mengurat kaunselor ataupun awak buat sesi kaunseling dengan Kak Lin, tiba-tiba awak jatuh hati dengan Kak Lin kan. Ada feeling-feeling dengan Kak Lin. Awak tak boleh mencampur adukkan perasaan sebut dengan sesi kaunseling. Okey, dan kaunselor pun kalau kita dalam etika ataupun peraturan kaunseling pun, kaunselor dan klien ni tidak boleh ada hubungan yang lebih daripada kaunselor dan klien selama 2 tahun. Okey, contohlah katakanlah ada orang minat dengan kaunselor, nak kahwin dengan kaunselor. Sebelum ni dah buat sesi kaunseling kan. Okey, so dalam tempoh 2 tahun ni tak boleh ada hubungan. Selepas 2 tahun ni baru kita boleh declare macam tu. Okey, sebab kita dah ada peraturan. Terutama bagi kes ataupun isu yang berat. Okey, sebab itulah hubungan baik ni. Kaunselor kena jaga klien. Sebenarnya klien ni ialah customer kepada kaunselor kan. Kita nak bantu dia, nak bimbing dia. Contoh nanti bila awak dah dengan Kak Lin ni dah habis sesi kaunseling. Katakanlah buat 3 sesi, semua sesi dah habis buat dah. Tapi katakanlah akan datang tiba-tiba awak rasa macam ada isu ataupun ada tempat atau ada nak cari tempat untuk meluar, mungkin boleh kontak semula Kak Lin. Okey, sebab tu kita jaga hubungan baik antara kaunselor dan klien untuk tempoh jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Okey, boleh faham tak semua?
Boleh, madam. Okey, ni awak hari ni belajar tentang peranan ataupun ciri kaunselor. Okey, kaunselor tu of course kami lah macam Bonda Su, saya dan juga Kak Lin. Tapi nanti minggu hadapan kita akan lihat lebih berkaitan lah dengan diri anda, iaitu ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya. Sebab anda semua ni pembimbing rakan sebaya. Jadi anda kena tengok dulu apakah ciri-ciri dan juga peranan sebagai seorang PRS. Okay, sebagai seorang pembimbing rakan sebaya ni. Okay, and then nanti mana-mana para pelajar ni bolehlah check balik diri anda ada tak ciri-ciri yang dimentangkan nanti. Okey, anda mampu tak jalankan peranan tanggungjawab sebagai seorang PRS nanti. Okey, kemudian kita akan tengok pula etika kaunselor dan juga kaunselor rakan sebaya. Apakah etika-etika ataupun peraturan-peraturan yang saya dan juga anda perlu patuhi dalam membantu rakan-rakan anda ni. Okey, jadi ada lagi baki 2 tajuk berkaitan kaunseling. Kemudian kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya seperti komunikasi, remaja, motivasi diri, pengurusan masa, teknik belajar dan sebagainya. Alright. So untuk hari ini setakat ini sahaja, memandangkan kita hanya ada satu tajuk, and then presentation pun berjalan dengan lancar, quiz pun sudah ada yang jawab sampai habis dan ada pemenang. Kita akan tamatkan kelas pada hari ini dan akan bersambung pada minggu depan 17 hari bulan. Okey, kumpulan yang akan bentang sila alert kumpulan ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya daripada Anissa dan juga Aina Sofia. Yang kedua ialah etika kaunselor dan kaunselor rakan sebaya, Khairul Amri dan juga Aiman Hadir. Okey, dua-dua kumpulan ini jikalau ada yang macam tak faham ke ataupun tak pasti apa yang nak dikongsikan dalam pembentangan nanti, boleh rujuk saya. Alright? Dan juga bagi presenter-presenter yang sebelum ni anda bentang, sila share anda punya slide di dalam grup WhatsApp. Okey. So nanti bahan itu akan jadi bahan rujukan kepada rakan-rakan semua untuk study, bagi quiz dan juga final exam. Okey, jelas tak semua? Jelas. Jelas, madam. Okey, bagus. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih di atas komitmen masing-masing daripada pukul 5 sampailah pukul 6.42 jam saya ni. Semoga anda semua sihat-sihat selalu. Kalau beraya tu beringat selalu ikut SOP. Makan pun makan elok-elok, kan nanti celik-belik pula, gastrik ke kan. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Mana yang belum puasa 6, silalah berbuat sedemikian ya, insya-Allah. Okey, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Waalaikumsalam, madam. Thank you, Kak Lin. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, Kak Lin. Thank you, Kak Lin.